Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Sadaqallahul azim. Tuan Imam, tuan-tuan dan puan yang dikasihi, alhamdulillah, bila sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita sehingga pagi ini kita dihidupkan, dan hari ini kita masuk puasa yang keempat. Dan kita harap mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk menghabiskan Ramadan pada tahun ini, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang Allah nak rahmat dan Allah nak berikan keampunan kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan sekalian, di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-25 yang saya bacakan tadi, Allah menyatakan, takutlah kamu kepada fitnah yang tidak menimpa orang-orang yang zalim sahaja daripada kalangan kamu. Jadi ini suatu ayat nak mengingatkan kita semua. Ayat ni bentuk dia umum, iaitu akan datang suatu fitnah yang mana kesukaran, yang mana musibah, yang mana disukarkan oleh Allah dalam hidup ni, dia tak kena pada orang zalim sahaja, tapi kena pada semua orang. Jadi sebab kena pada semua orang ni, sebab apa tuan-tuan dan puan sekalian? Di antaranya kerana apa? Kata amalan yang kita hari ni tak berapa nak jaga. Amalan yang kita tak memelihara pun amalan bila kita buat sesuatu amalan. Dalam satu riwayat tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi SAW, satu hari ini Nabi bercakap kepada sahabat-sahabat. Nabi bercerita kepada sahabat tentang seorang laki-laki yang Nabi pun tak pernah tengok laki-laki itu semasa hidup. Dan sahabat-sahabat pun tak tahu siapa laki-laki itu. Namanya Amru bin Luhai bin Qam'ah. Amru bin Luhai bin Qam'ah ni, dia ni mengikut syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi SAW, satu hari Nabi bercerita pada sahabat, aku nampak Amru bin Luhai ni, dia sedang mengheret usus dia dalam neraka. Maka sahabat-sahabat pun heranlah. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, siapakah Amru bin Luhai bin Qam'ah ni? Kami tak biasa tengok, kami tak pernah nak dengar nama dia, dan kami pun tak pernah hidup bersama dengan dia. Begitu juga Nabi. Nabi lahir, dia mati dah. Maka Nabi nampak satu hari Amru bin Luhai ni duduk dalam neraka dalam keadaan sedang mengheret usus dia. Sahabat-sahabat pakat tanya ke Nabi, siapa dia Amru bin Luhai ni? Maka Nabi cerita pada sahabat. Kata Nabi, Amru bin Luhai bin Qam'ah ni, dia duduk tinggal ke Mekah satu ketika dulu. Dan dia ni mengikut syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia ni orang yang terbaik dalam masyarakat. Orang yang bila bercakap ni orang dengar. Orang bila tengok dia, orang nak mencontohi dia. Dan segala kebaikan tu menjadi amalan hidup dia. Maka dia ni seorang ahli perniagaan. Satu hari tuan-tuan dan sekalian, dia pergi ke Damsyik. Damsyik ni tempat lahir segala para nabi. Damsyik, Syria, Jordan. Jadi ni tempat lahir segala para nabi. Jadi dia ni pergi ke Damsyik tu untuk urusan bisnes dia. Sampai di Damsyik, dia tengok hal keadaan masyarakat di Damsyik masa tu sedang menyembah berhala. Maka dia terfikir tuan-tuan sekalian. Dia kata ni tempat lahir para nabi. Maka tak semestinya, tak mungkin apa yang dia orang sedang buat ni salah. Sebab dia orang tinggal di tempat lahir para nabi. Maka tuan-tuan, Amru bin Luhai ni duk terfikir macam tu. Dia tengok, dia fikir. Sebab bila dia berada di Mekah,
Dia tak berpegang teguh dengan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila dia pergi ke tempat orang, dia tengok sesuatu yang menarik perhatian dia. Dan dia tengok pula keadaan masyarakat di Damsyik hari itu, dalam keadaan apa pun dibuat semua ni menjadi. Dari segi bisnes, dari segi cucuk tanam, dari segi kemasyarakatan, semua nampak everything okay. Maka tuan-tuan dan sekalian, Amru bin Luhai ni dia terfikir macam tu. Takkanlah apa yang dia orang buat ni salah. Sebab dia orang tinggal di tempat kelahiran para Nabi. Maka tuan-tuan sekalian, dia fikir betulnya apa yang dibuat oleh masyarakat Damsyik ni, dia pun bawa satu berhala balik ke Mekah yang bernama Qubal. Maka bila dia bawa berhala ni balik ke Mekah, orang duk tanya, dia duk bercakap lah. Sebab bila dia bercakap ni, cakap dia didengari. Dia kata ke masyarakat Mekah masa tu, dia kata, aku pergi niaga di Damsyik. Aku tengok orang-orang di Damsyik, tempat kelahiran para Nabi, ini yang dia orang buat. Dan kita miss lama dah benda ni, dia kata. Dan aku tengok keadaan mereka hidup di sana dalam keadaan terbaik. Maka tuan-tuan sekalian, dia ketika berada di Mekah, dia mengikut syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka tuan-tuan sekalian, hal keadaan dia tu bawa satu benda yang tak baik, sedangkan dalam diri dia ada benda yang baik sebelum tu. Kenapa? Dia tak ambil berat benda yang baik sehingga mengambil benda yang tak baik. Maka tuan-tuan sekalian, dia menjadi orang yang pertama bawa orang kepada kesesatan kerana meninggalkan kebaikan, tengok kepada yang baik dari segi zahir, maka meninggalkan yang baik daripada syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka tuan-tuan sekalian, Nabi SAW tengok dia ni duduk dalam neraka dalam keadaan sedang mengheret usus dia. Makna kata diazab oleh Allah dalam neraka. Tuan-tuan dan sekalian, kita hari ni dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW dah cukup baik, dah tinggal kat kita hari ni. Adanya sembahyang berjemaah, adanya majlis ilmu, adanya ukhuwah, tapi semua ni kita tinggalkan. Kita sedang tinggalkan hari ni tuan-tuan dan puan. Itu sebab Allah Subhanahu wa taala kata dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-25 ni, Allah kata wattaqu fisnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Allah kata, takutlah kamu kepada fitnah yang tidak menimpa orang-orang zalim sahaja daripada kalangan kamu. Maknanya fitnah ni akan menimpa semua orang. Kenapa? Kerana dua perkara. Iaitu yang pertama, dengan dosa orang munafik maka terbakarnya sebuah kota, dan dengan dosa orang munafik maka terbakarnya dunia ni. Maka tuan-tuan sekalian, kita hari ni nak jadi mukmin yang sebenar, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita bulan Ramadan. Ramadan datang, Ramadan pergi, kita macam tu. Perubahan tak ada kat kita tuan-tuan dan puan sekalian. Syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat yang terbaik, apa yang kita ambil, apa yang kita hidupkan dan apa yang kita amalkan. Maka tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala izinkan kita masuk, beri peluang dan beri kita ruang untuk menjadikan kita ni lebih baik daripada sebelum ni. Maka itu sebab Nabi SAW sebelum masuknya bulan Ramadan, kan bermula daripada bulan Rajab, Nabi doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan, dengan sebab kau izinkan aku masuk dalam bulan Rajab ni, berkatlah kehidupan aku di sepanjang bulan Rajab. Dan dengan sebab kau izinkan aku masuk dalam bulan Sya'ban, kau berkatlah kehidupan aku di sepanjang bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan tolonglah ya Allah sampaikan aku untuk aku menikmati Ramadan. Maka tuan-tuan, ni doa Nabi. Yang doa ni pun kita jarang berdoa. Masuk bulan Rajab kita tak doa pun untuk keberkatan kerana bulan Rajab tu supaya kita bertambah baik daripada sebelum. Masuk bulan Sya'ban kita tak doa juga supaya kita diberkati dalam bulan Sya'ban, dan tak minta pun masuk dalam bulan Ramadan. Ada di kalangan kita ni kadang-kadang sampai Ramadan ni dia rasa macam terpaksa berpuasa, macam terpaksa bertarawih,
Macam terpaksa buat semua apa yang sedang buat hari ni tuan-tuan. Kesungguhan dia berbuat daripada hati tu cuma sedikit je. Ni yang paling kita takut. Kerana tuan-tuan, amalan yang Nabi SAW buat dan Nabi suruh kita jaga, kita buat dan kita tak jaga. Kita cuma buat. Dalam bab puasa, semua orang puasa. Dalam bab sembahyang tarawih, semua orang tarawih datang berjemaah isyak tuan-tuan. Tapi jaga ke kita apa yang kita buat, kita tak jaga. Saya pesan pada tuan-tuan dan puan, saya ingatkan diri saya juga. Mana kata dalam kita beramal tuan-tuan, keutamaan untuk nak mensahkan amalan, menyempurnakan amalan kita ni dengan ilmu. Imam Al-Haytami, dia ada menyebut, roh bagi Ramadan. Ramadan ni ibarat sebuah jasad. Ibarat satu jasad. Maka bila jasad dia ada ruh. Ruh bagi Ramadan ni kata Imam Al-Haytami ada 3. Ruh bagi Ramadan ni. Yang pertama ruh bagi Ramadan ni hati yang bertaubat kata Imam Al-Haytami. Hati yang bertakwa, hati yang menginsafi. Mana kata tuan-tuan sekalian, masuk bulan Ramadan ni kita nak mula dah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nak dibilang dosa kita ni terlalu banyak. Sehingga kan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Muhammad bin Wasi dalam perkataan dia, dalam kata-kata dia, lau kana lizunub rihun ma qadara ahadun yajlisu ilayya. Dia kata kalaulah dosa ni dapat dihidu, kalaulah dosa ni dapat dicium, dia kata niscaya tak ada orang yang sanggup duduk sebelah dengan aku ni. Muhammad bin Wasi ni nak bandingkan dengan semua orang, dia orang yang paling berdosa. Maka tuan-tuan, dalam riwayat Muhammad bin Wasi ni nak masuk Ramadan ni keindahan bagi kehidupan dia. Dia menangis kerana datang Ramadan dan dia bertaubat kerana masuk dalam bulan Ramadan. Makna kata tuan-tuan, kita ni kalau nak bandingkan dengan para ulama yang sentiasa menjaga amalan, yang dengan ilmu dia takut kepada Allah, dia lebih baik daripada kita. Tapi sejauh mana kita hari ini nak menyatakan adanya ruh Ramadan tu dalam diri kita? Sejauh mana tuan-tuan sekalian? Adanya ruh Ramadan dalam diri kita sehingga kita ni nak bertobat, sehingga kita nak menginsafi apa yang kita rasa hari ni, yang sebelum ni kita tak tahu pun orang miskin rasa yang kita rasa hari ni. Sebab tuan, kita dalam menyambut Ramadan, kita masih ada lagi dunia yang kita penuhi. Tuntutan hawa nafsu yang kita turuti masih lagi tuan-tuan sekalian. Kekuatan dengan sebab Ramadan, kekuatan dengan sebab puasa tu tak ada kat kita takat ni. Tu sebab tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan kita habis puasa kita termasuk orang yang rugi. Sebab apa? Tak ada ruh Ramadan tu dalam diri kita. Menginsafi tu tak ada. Taubat tu tak ada juga tuan-tuan sekalian. Rasa berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni pun tak ada juga. Tu sebab Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab dia Kashful Ulumil Akhirah, dia ada menyebut beberapa perkara. Di antaranya dia kata, apabila Allah berpaling daripada hamba-Nya, kata Imam Ghazali, bila Allah berpaling daripada kita, kita memang selalu memalingkan diri daripada Allah tuan-tuan. Tapi kalau Allah memalingkan diri daripada kita, ni bala buat kita semua. Maka lahirlah kegelapan dalam kehidupan manusia. Maka kita nampak tuan-tuan sekalian, kegelapan ni sedang lahir dalam kehidupan manusia. Manusia seolah-olah macam tak dapat petunjuk. Manusia seolah-olah macam jauh daripada nak berbuat kebaikan. Manusia seolah-olah macam hilang pertimbangan. Manusia seolah-olah macam hilang akal. Ni yang kita nampak jelas pada hari ini. Sebab Allah berpaling daripada kita semua, manusia akan jadi macam tu. Maka tuan-tuan sekalian, kalau nak bandingkan kita ni dengan Allah, daripada Allah dengan kita, kita memang sentiasa berpaling daripada Allah setiap masa. Dalam satu riwayat tuan-tuan sekalian, di zaman Abdul Malik bin Marwan rahimahullah ta'ala, masa tu dia menjadi khalifah. Masa Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah, datang seorang anak muda jumpa dia dalam keadaan menangis. Anak muda ni menangis jumpa Abdul Malik bin Marwan. Jadi Abdul Malik bin Marwan tanya anak muda ni, apa masalah kau? Yang boleh kau menangis sampai tahap macam ni punya teruk? Maka kan anak muda ni dia kata, ya Amirul Mukminin, aku ni melakukan dosa yang sangat besar.
Aku nak bertaubat kepada Allah. Cumanya dia kata aku bimbang. Kalau aku bertaubat Allah Subhanahu Wa Taala tak terima. Maka kata Abdul Malik bin Marwan, besar lagi pengampunan Allah daripada apa yang kau minta ke dia tu. Allah ni suka sangat menerima taubat orang yang suka bertaubat. Allah sayang sangat pada orang yang nak balik ke dia. Maka Abdul Malik bin Marwan, dosa apa yang kau buat sehingga kau rasa macam ni punya kesal, tangisan ni macam kau pernah berzina, macam kau pernah berjudi, macam kau pernah buat sesuatu daripada dosa-dosa besar. Maka Abdul Malik bin Marwan tanya, dosa apa yang kau buat? Lalu kemudian anak muda ni kata kepada Abdul Malik bin Marwan, dia kata, ya Amirul Mukminin, sebelum ni dia kata, hobi aku ni, di antara kesukaan aku ni, aku suka menggali kubur. Zaman dulu-dulu tuan-tuan sekalian, anak-anak muda dia jahat, dia pelik. Jahat dia bukan pi curi batu nisan kubur, tapi dia gali kubur. Zaman kita ni, anak-anak muda zaman kita ni pi curi batu nisan kubur. Pi curi batu nisan kubur, duk buat satu-satu yang tak senonoh. Maka ni berlaku tuan-tuan sekalian. Ni kita bulan Ramadan. Ni bulan Ramadan, bila habis Ramadan ni Syawal. Bukan kita nak cerita raya, tapi satu kenangan lah buat saya tuan-tuan sekalian. Dalam bulan Syawal tahun lepas. Dalam bulan Syawal tahun lepas tuan-tuan dan puan sekalian, satu masjid di satu felda, dia ada buat program hari raya. Jadi program hari raya ni dia minta saya lah untuk bertazkirah, untuk doa sikit lebih kurang. Dia buat pada hari Sabtu, bermula 8 pagi sampailah zuhur. Pihak masjid buat bersama dengan apa nama, ahli jurusan kuasa masjid dengan orang kampung, tapi dia buat di masjid. Baguslah, cukup bagus. Maka tuan-tuan sekalian, bila saya sampai ke situ, masa dah selesai doa, dah selesai tazkirah bagai ni, lalu kemudian imam pun cerita dengan saya. Dia kata, ustaz, dia kata, saya tak tahu nak kata dah. Anak-anak muda ke kawasan felda ni, ke kawasan kampung ni. Dia kata makin teruk dan bertambah teruk, kata imam ni. Jadi tuan-tuan sekalian, imam ni suara rintihan daripada hati dia keluar sampai terlafaz. Nada kesal, nada tak tahu nak cakap macam mana. Yang kalau kita dengar, kita boleh terjemah tuan-tuan. Yang mana imam ni, apa yang dia cakap tu daripada hati. Maka imam ni, saya tanya, ada masalah apa imam macam borik sangat ya kita dengar. Jadi imam ni kata, ustaz, dia kata berlaku pada diri saya. Tak berapa lama ni dia kata, dalam tahun ni juga dia kata. Jadi satu pagi tu saya nak pergi sembahyang subuh. Keluar daripada rumah ni bangkit-bangkit pagi nak pergi sembahyang subuh ni. Lalu saya tengok, kata imam ni, depan rumah saya tu dekat laman tu berterabur batu nisan. Batu nisan yang ada nama lagi tuan-tuan. Bukan nama imam tu lah. Kan? Tapi batu nisan ada nama. Kesan tanah tu masih lagi. Tuan-tuan sekalian, ni saya bercerita ni bukan nak untuk seronok didengar. Tapi ni yang sedang berlaku dalam masyarakat. Nak cerita anak muda zaman kita ni jahat, tak sama dengan jahat anak muda dulu-dulu ni. Jahat hari ni sampai hilang panduan, sampai hilang akal, sampai seolah-olah Islam tu bukan agama dia. Jahatnya anak muda hari ni, jahatnya masyarakat kita hari ni. Bila syariat Allah dijauhkan, bila amalan ni tak bersungguh-sungguh, amalan ni tak dibuat dalam keadaan daripada hati, tuan-tuan, maka berlaku macam ni. Allah berpaling daripada kita, berlaku masalah dalam kehidupan kita. Inilah punca tuan-tuan sekalian. Maka tuan-tuan, imam ni duk cerita kat saya. Bila saya dengar macam tu, kita pun rasa pelik. Kan? Sampai tahap macam tu. Bila kita dengar macam tu, kita pun rasa pelik. Sampai tahap macam tu tuan-tuan dan puan. Jadi kita ni saja nak mujuk imam, saya kata imam, jahat orang hari ni kat mana-mana pun. Kat tempat saya tinggal pun macam tu, atau di mana pun sama ya, saya rasa lebih kurang. Tapi imam kata rasa ni teruk sangatlah ustaz, dia kata. Kalau batu nisan bubuh depan rumah kita tak teruk kau, dia kata. Jadi tuan imam ni cerita kat saya, dia kata maka saya alihlah batu nisan untuk saya nak keluar motor nak pergi ke masjid. Makna kata banyak batu nisan depan rumah tu ditabur. Alih batu nisan ni nak keluar motor nak pergi masjidnya ni. Maka tuan-tuan sekalian, dia pun pergi masjid. Sampai-sampai di masjid, habis-habis sembahyang subuh ni bercakap ke jemaah semua. Dia kata minta tuan-tuan pagi ni tolong datang rumah saya. Jemaah pun rasa pelik.
Takkan awal nak buat kenduri tu imam. Kan? Ni belum terbit matahari lagi. Jadi tuan imam kata bukan, dia kata imam cerita kat saya lah ni. Imam kata tolong datang rumah saya minta tolong alih batu nisan yang duk ada depan rumah. Jadi jemaah pun rasa heran, macam mana batu nisan boleh ada depan rumah imam? Kau imam ni kau cabut batu nisan malam tadi kan? Jadi tuan-tuan pilah jemaah ni rumah imam, duk tengok berterabur batu nisan depan rumah imam. Maka tuan-tuan orang tolonglah bersihkan laman bagai ni, susun elok-elok, tengok ada kesan tanah, ada nama batu nisan baru dicabut daripada kubur. Maka tuan-tuan sekalian, salah seorang jemaah ni barulah terkeluar cakap daripada dia ke imam, dekat semua orang yang ada pagi tu. Dia kata, tuan imam, betul lah apa yang saya dengar. Sebelum ni dia kata saya ada dengar daripada anak-anak kita semua ni, dia kata akan menjadi mangsa di antaranya imam. Maka betul lah apa yang dia orang cakap, dia orang buat sungguh. Imam jadi heran, kenapa pula dia jadi mangsa? Apa puncanya, apa masalah? Maka tuan-tuan dan puan sekalian, rupanya ada 3-4 orang pelajar tingkatan 5 satu sekolah menengah kat situ yang dibuang sekolah. Memang masalah kritikal dalam bab disiplin. Ikut prosedur, ikut law memang kena buang dah. Maka pihak sekolah terpaksa buang. Bila buang tuan-tuan, pengetua ni kita kata seorang yang bagus. Orang daripada luar masuk kat situ, duduk kat situ. Maka tuan-tuan, bagusnya pengetua ni, dia terus nak ambil borek pada anak-anak yang dah rosak akhlak ni, yang tak boleh dibentuk di sekolah ni. Maka ada masjid di kampung tu, dia nak gunakan masjid sebagai institusi nak bina semula akhlak kepribadian. Dia gunakan masjid untuk tu. Maka tuan-tuan, pengetua ni bila dia buang sekolah 3-4 orang yang tingkatan 5 ni, masalah kritikal ni, bila dia buang, dia pergi jumpa imam. Dia jumpa dengan ketua kampung. Dia explain elok-elok pada imam, pada ketua kampung. Dia kata sekolah terpaksa buang, masalahnya gini-gini. Faktanya ini apa semua sekali. Maka kata pengetua, bila sekolah tak boleh terima, maka saya harap, kata pengetua, janganlah sampai masyarakat menyisihkan dia. Gunakan apa yang kita ada, segala saluran untuk nak bina semula kepribadian anak-anak yang memang dah rosak ni. Maka tuan-tuan sekalian, bagusnya pengetua ni, pemikiran dia sampai tahap macam tu. Maka dia jumpa imam, jumpa ketua kampung, duk sembang elok. Hasil daripada tu tuan-tuan dan puan, imam ni dengan ketua kampung panggil pula mak bapak budak-budak yang kena buang. Duk explainkan, duk terangkan macam mana pengetua terangkan. Maka sifat mak bapak hari ni yang takabur, sifat mak bapak yang ke masjid pun tak nak, yang duduk majlis ilmu pun tak nak, yang beramal ni jauh sekali tuan-tuan dan puan sekalian. Sifat mak bapak yang penuh dengan kesombongan. Maka bila anak-anak ni kena buang, ada di antara diorang ni yang tak menyalahkan anak, tapi menyalahkan pihak sekolah. Sampaikan anak dibuang, maka kita tak tahu apa yang dia cakap dekat anak-anak. Maka anak ni jadi mastermind. Dia ada grup dia, lebih kurang 10-20 orang. Satu malam tu dia beroperasi tuan-tuan. Dia pi cabut kubur batu nisan, cabut batu nisan kubur, pi operasi. Antara yang jadi mangsa ni siapa? Imam. Nak beritahu ke imam lah, imam, kalau kau banyak cerita, kau akan ada juga batu nisan nama kau. Tu maksudnya tu. Sampai tahap macam tu tuan-tuan, jahatnya anak-anak zaman kita hari ni. Ni benar-benar berlaku dalam masyarakat kita. Jadi tuan-tuan sekalian, imam sampai cakap dengan saya. Dia kata, ustaz balikkan, dia kata, ustaz lalu tu jalan kubur. Ustaz tengok sendiri, dia kata. Maka masa balik habis zuhur tuan, saya lalu kat jalan kubur tu, saya tengok dekat kubur, satu batu nisan pun tak ada lagi tuan. Habis dicabut, yang campak tepi longkang, yang campak tepi semak. Dia marah dekat orang hidup, orang mati jadi mangsa tuan-tuan. Ni zaman kita hari ni nak ceritalah jahatnya. Jahat anak muda zaman kita hari ni pelik. Tapi jahat anak muda zaman dulu tuan-tuan, dia gali kubur, bukan dia nak buat tak senonoh dekat kubur yang dia gali. Nak cerita zaman Abdul Malik bin Marwan ni, dia ni suka gali kubur. Sehingga kan 5 kubur dia sompek gali, lepas tu baru dia sedar untuk nak bertaubat kepada Allah. Lalu kemudian Abdul Malik bin Marwan tanya kat dia,
Dia kata, wahai budak, dia kata, apa kerja yang kau buat, dia kata. Maka kata anak muda ni, ya Amirul Mukminin. Ada pun dia kata, beberapa lama dulu dia kata, aku gali kubur yang pertama sekali. Pada siang tu, aku sama mengkebumikan jenazah tu. Aku sama tengok, aku sama mengkebumikan. Dan pada malamnya, aku gali kubur untuk aku nak tengok jenazah yang dikebumikan pada siang tadi. Maka tuan-tuan, bila dia gali, dia tengok jenazah yang dia sama kebumikan siang tadi berpaling daripada arah kiblat. Ini na'udzubillah. Bukan orang kafir. Yang dia pergi gali ni tuan-tuan dan sekalian, bukan kubur orang kafir, kubur orang Islam. Yang ditalkinkan, yang didoakan, yang sama dikebumikan. Tapi dah selesai ke bumi, tinggalkan 7 tapak, malam kan pergi gali pula, berpaling daripada arah kiblat. Maka dia tengok hal keadaan jenazah ni dalam kubur ni, dia takut. Bila dia takut, dia cuba nak lari tuan-tuan. Dia nak lari ni bukan takut pada hantu kubur macam orang Melayu tu aja. Tapi dia takut tengok jenazah, hal keadaan jenazah yang ada dalam kubur yang berpaling daripada arah kiblat. Maka tuan-tuan, dia dengar satu suara. Dia kata, wahai anak muda, kau jangan lari. Kenapa kau tak tanya, kenapa jenazah ni jadi macam ni? Maka dia beranikan diri, dia tanya pada suara tu. Dia kata, kenapa jenazah ni berpaling daripada arah kiblat dan dalam keadaan muka tu yang teruk? Maka kata suara ni, antaranya katanya, orang ni masih hidup, bukan dia tak semayang. Orang ni masih hidup, bukan dia tak beramal. Orang ni masih hidup, bukan dia ni bukan orang yang jahat dah. Cuma kalau dia semayang dan dalam tiap amalan yang dia buat ni, dia tak jaga. Dia tak jaga sesuatu yang berkaitan dengan amalan yang dia buat. Macam kita tuan-tuan dan puan sekalian, dalam bab semayang, banyak kita tak jaga perkara yang berkaitan dengan semayang. Macam kita puasa, banyak yang kita tak jaga perkara yang berkaitan dengan puasa. Makruh puasa, perkara yang menyebabkan hilangnya pahala puasa, perkara yang menyebabkan batal puasa, ataupun yang berkaitan dengan puasa, kita tak jaga. Kita cuma puasa menahan lapar dan dahaga sahaja. Itu sebab Nabi cakap dalam hadis, berapa ramai di kalangan umat aku ni, kata Nabi, dia puasa, tapi tak ada apa-apa, cuma menahan lapar dan dahaga. Ini maksud dia. Jadi itu sebab saya bercakap ke tuan-tuan dan puan-puan pagi ni, apa pun yang kita buat, mesti diutamakan ilmu. Ilmu yang mensahkan sembahyang kita, ilmu yang mensahkan puasa kita. Berapa ramai tuan-tuan kita puasa tak ada ilmu, berapa ramai kita sembahyang tak ada ilmu. Berilmu ke kita, kalau ini sifat kita, mana kata kesungguhan dalam beramal ni bukan milik kita. Bila bulan Ramadan, barulah nampak kita ni macam orang beramal, macam orang yang menunaikan solat berjemaah. Bila tak ada bulan Ramadan, kita pun syahid ramai tuan-tuan. Jadi makna kata, macam mana kita ni sebenar? Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala cakap dalam surah Al-Anfal. Allah kata, takutlah kamu kepada fitnah yang tak menimpa orang zalim sahaja, tapi dia akan timpa semua orang. Atas sebab apa? Atas sebab kita bila beramal, kita tak pernah nak tahu beramalan kita tu sama ada Allah Ta'ala terima ataupun tidak. Sebab kita hari ini mempersembahkan kepada Tuhan dalam keadaan main-main tuan-tuan. Sembahkan sembahyang jemaah kita pada Tuhan main-main. Kita sembahkan puasa kita pada Tuhan main-main. Apa pun amalan yang kita mempersembahkan pada Allah dalam keadaan tak bersungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh tuan, dia buat sesuatu ni, dia akan buat sampai bila? Sampai dia akhir hayat besok. Ini bersungguh-sungguh. Bukan sekorek jalan tuan. Itu sebab tuan, kita nak kena jaga benda ni, nak kena pelihara benda ni. Kita jangan main-main. Dalam kita beramal, kita jangan main-main. Saya nak pesan ke tuan-tuan dan puan-puan tu. Maka kita bimbang. Kalau kita mati besok, orang hantar kita ke kubur, orang hadapkan kita arah kiblat elok tuan-tuan masa dikebumikan. Tahu-tahu orang tinggalkan kita 7 langkah, kita dipalingkan oleh Allah daripada arah kiblat. Sebab tuan sekalian, masa hidup dulu, kita memalingkan diri daripada Allah.
tak bersungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata anak muda ni, dia kata, ya Amirul Mukminin, aku sangat takut tengok hal keadaan jenazah tu, tengok hal keadaan mayat tu, sebab dia kata berpaling daripada arah kiblat, maka aku cukup takut, kata anak muda. Itu sebabnya sekalian, bila kita buat sesuatu amalan di sini penuh dengan kebaikan. Macam kita datang ke masjid, tuan, alhamdulillah. Bila datang ke masjid, inilah suatu ukhuwah yang wujud dalam Islam, yang digeruni oleh orang kafir itu sendiri sebenarnya, tapi tak ada dalam kehidupan kita dan tak bersungguh-sungguh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi SAW satu hari balik daripada musafir. Maka Nabi singgah di satu masjid yang disebut Masjid Umayyah. Nabi singgah di satu masjid yang namanya Masjid Umayyah. Kemudian Nabi sembahyang 2 rakaat dan Nabi berdoa dalam masjid ni. Dalam doa Nabi itu lama sangat. Sampai sahabat-sahabat yang duk ikut Nabi ni heran. Nabi ni minta apa ni, doanya panjang sangat, lama sangat doa Nabi ni. Maka habis-habis Nabi doa, sahabat-sahabat pakat tanya, ya Rasulullah, dia kata, lama sangat kau doa, kau minta apa? Maka Nabi kata, aku minta 3 perkara je. Nabi ni minta 3 tuan, tapi doa Nabi tu lama. Mana munajat hati Nabi tu ke Allah, sungguh-sungguh. Sahabat tanya, Rasulullah, apa yang kau minta 3 perkara tu? Kata Nabi, aku minta 3 perkara, 2 Allah Ta'ala lulus, 1 Allah Ta'ala tak luluskan. Kata Nabi, aku minta 3 perkara untuk umat aku. 3 ni, 2 Allah lulus, 1 tak lulus. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah 3 perkara dan apakah yang diluluskan Allah 2 dan apa yang tak lulus 1 tu? Maka kata Nabi, aku minta kepada Allah supaya umat aku tidak dimatikan, tidak dibinasakan dengan sebab kemarau panjang. Allah luluskan, kata Nabi. Nabi minta tuan-tuan untuk kita ni, supaya hidup kita ni panih macam mana pun, koring macam mana pun, insya-Allah kita tak mati dengan sebab kemarau panjang. Kita tak mati dengan sebab tu. Allah luluskan, kata Nabi. Yang kedua, aku minta, kata Nabi, aku minta kepada Allah supaya umat aku tidak dibinasakan, tidak dimatikan dengan sebab banjir besar. Maka bila berlaku tsunami, tuan-tuan, itu something, ada sesuatu yang Allah nak beri ingat. Maka umat ni, umat Nabi ni, Allah tidak akan matikan kita ni dengan sebab banjir besar. Maka kata Nabi, Allah luluskan. Dan yang ketiga, aku minta supaya umat aku tidak dibinasakan dengan sebab perpecahan. Maka ini Allah tak luluskan, kata Nabi. Maka sebab itulah tuan-tuan sekalian, kita nampak hari ni perpecahan umat Islam bermula daripada tak faham, bermula daripada hilangnya niat hati untuk nak berjemaah. Kat sini mula hilangnya ukhuwah. Mula hilang nak ambil borek antara satu sama lain, mula hilangnya tuan-tuan kasih sayang. Cuba kita tengok apa yang berlaku di Mesir, tuan-tuan, depan mata kita hari ni. Dunia tanpa sempadan, kita tak pergi Mesir, kita duk tengok dalam TV. Digulingkan Presiden Mursi, tuan-tuan sekalian. Yang naik sekarang ni siapa? Hakim tu, dia Kristian. Yang naik sekarang ni Presiden sementara, tuan-tuan, yang merampas kuasa ni siapa? Kristian. Orang Islam sama Islam beraduh, orang Kristian yang naik. Maka tuan-tuan, bermula daripada sifat kita tidak ada ukhuwah. Jemaah tu tak ada. Ini yang kita nak bina semula dengan sebab kedatangan Ramadan. Itu sebab disebut Ramadan ni sebagai sebuah madrasah. Tempat kita nak mula belajar. Kita belajar datang berjemaah. Kita belajar tuan-tuan untuk nak mengenali satu sama lain. Kita belajar untuk nak supaya hati kita dengan hati dia ni sama. Semua bermula daripada berjemaah. Maka tuan-tuan sekalian, ni yang tak ada. Itu sebab saya pesan sama-sama ke tuan-tuan dan puan-puan pagi ni. Kita dengan Allah ni bukan nak main-main.
Kita dengan Allah ni jalan kita dan kita nak buat sungguh-sungguh. Maka sebab apa Allah tak luluskan yang satu ni, kata Nabi SAW, supaya manusia ni berfikir, supaya manusia ni ada tindakan. Sesuatu yang dia kena belajar, sesuatu yang dia kena praktikkan, sesuatu yang dia kena buat hari ni. Mana kata kita hidupkan balik tuan-tuan sekalian, suasana macam mana Nabi SAW di zaman Nabi, Nabi menghidupkan. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam satu riwayat, seorang sahabat zaman Nabi, dia ni dalam keadaan nak pi ke masjid subuh, isyak dan maghrib ni susah. Dalam keadaan memang sukar masa tu. Maka dia menangis tuan-tuan, sebab dia tak boleh nak pergi ke masjid subuh, maghrib dan isyak. Kesukaran yang dia alami dalam keadaan nak tempuh pelbagai ni. Maka hajat dia ni besar. Dia minta tuan, satu hari Nabi datanglah ke rumah dia. Sebab dia nak supaya apa yang daripada Nabi itu ada dalam diri dia. Dia tak datang ke masjid ni bukan sengaja-sengaja, tapi keadaan kesukaran dia nak pergi ke masjid masa tu. Maka Nabi pun datang ke rumah dia. Bila Nabi datang ke rumah dia, dia cakap, dia berhajat ke Nabi. Ya Rasulullah, dia kata, Zuhur, Asar ni dia tak pernah tinggal. Cuma subuh, maghrib, isyak dengan binatang buas, dengan keadaan lecah, dengan keadaan teruk ni, menyebabkan dia tak boleh nak pergi ke masjid. Menangis dia tak boleh pergi ke masjid ni, dia duk harap satu hari Nabi datanglah ke rumah dia, dan satu hari memang Nabi datang. Bila Nabi datang ke rumah dia, dia kata, Rasulullah, dia kata, kau ambillah satu tompek dalam rumah aku ni, kau tolong buat semayang. Supaya dia kata, tak tertinggal apa yang kau buat kat tompek tu, aku kat tompek tu, kata sahabat. Maka Nabi ambil kat satu sudut, Nabi semayang sunat. Dan kemudian Nabi pun balik, Nabi tahu dia. Maka dia cakap ke Nabi, ya Rasulullah, aku akan jadikan tompek kau itu selamanya tompek aku semayang, selama aku hidup. Makna kata tuan, tertinggal bersama dengan Nabi, duk lihat jasad Nabi semasa bersama hidup ni, memang tak dapat, tapi tempat Nabi tu dia nak. Nak cerita tuan-tuan betapa hebat hati orang dulu-dulu ni, tak nak tertinggal, walaupun jejak Rasulullah tu, walaupun tempat duduk Rasulullah tu, walaupun apa sesuatu daripada Rasulullah, tak nak tertinggal. Maka tuan-tuan, kita bila di masjid, bila di surau, cukup berkat. Sebab masjid ke mana kita datang, surau ke mana kita duk ada tuan, orang alim mendatangi, orang soleh mendatangi. Kita duk ke tempat-tempat orang alim, duk ke tempat-tempat orang soleh ni, maka itu sesuatu keberuntungan yang kita tak rasa hari ni, tapi bila kita mati besok, baru kita nampak, ya Allah, betapa berharganya benda ni daripada dunia dan seisinya. Baru kita rasa macam tu. Maka itu tuan-tuan, itu yang pertama, makna kata roh Ramadan ni hati yang bertaubat. Yang kedua, roh bagi Ramadan ni ialah tangan yang memberi, tangan suka nak bersedekah. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, kita dalam bulan Ramadan ni, memang sedekah ni hari-hari kita kena sedekah. Tetapi dalam bulan Ramadan ni, kita melebihkan sedekah itu lebih baik lagi. Sebab tuan, keberkatan bulan Ramadan, dan cuma dalam 29 hari ke 30 hari tuan-tuan. Bukan setiap hari dalam setahun dah. Cuma 30 hari lebih kurang yang kita duk ada ni. Maka kita tak gunakan hari-hari yang singkat tuan untuk beramal lebih sikit. Nak memberi lebih sikit. Maka tuan-tuan sekalian, kita rugi di akhirat besok dengan serugi-ruginya. Hari ni kita tak rasa apa tuan-tuan. Kan? Sebab kita hari ni kadang-kadang orang yang memberi rasa rugi. Itu pula sifat kita, akhlak kita ni macam tu. Maka tuan-tuan, sepatutnya kita ni yang memberi ni keberuntungan tu kita rasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi SAW, kata Imam Al-Haytami, roh Ramadan ni lidah yang berzikir. Lidah yang sentiasa berzikir. Itu sebab sekalian, saya nak cerita dalam satu riwayat. Dalam satu riwayat sekalian, di zaman Bishr Al-Hafi rahimahullah ta'ala, hidup satu orang kaya. Satu orang kaya, dia memang kaya lah, millionaire zaman tu lah. Satu hari ni dia tak nak pergi menunaikan fardu haji, nak pergi Mekah lah menunaikan haji.
Maka dia cari seseorang untuk dia nak minta tolong simpankan duit dia 1,000 dinar. Zaman tu tuan-tuan puan, bank Islam belum ada lagi. Bank belum ada lagi. Apa-apa bank pun tak ada lagi zaman tu. Maka dia carilah satu orang yang boleh menyimpankan duit dia ni. Bila bertanya-tanya ke orang pun tunjuk. Dia kata, Pak Syekh, kat situ ada satu orang yang sangat soleh dan sangat dipercayai. Kapilah simpankan ke dia, insya-Allah selamat. Orang kaya ni pun pilah jumpa orang yang disebutkan ni, dia pun bercakaplah ke orang ni, dia kata, tuan, aku ada duit 1,000 dinar ni, maka aku nak pergi menunaikan haji. Aku nak minta kau tolong simpan, boleh tak? Maka kemudian kata orang soleh ni, kerana Allah aku terima. Amanahnya tuan-tuan dan sekalian, orang soleh ni, amanahnya orang soleh ni. Sehingga kan apa yang dia buat ni, anak-anak dan isteri dia tak tahu. Kalau kita ni tuan, datang kawan ke rumah, balik ya kawan kan bini kita mula tanya, apa hal kawan abang tadi tu? Tu kita. Tapi orang soleh ni dah, isteri dia pun tak macam tu, anak-anak dia dah dididik macam tu, tak ambil tahu langsung. Maka tuan-tuan, orang kaya ni pun pergi Mekah macam biasa. Dah selesai menunaikan haji tuan, dia pun balik. Bila dia balik ni, didapati orang yang menyimpankan duit dia 1,000 dinar tu dah meninggal. Dia susah hati tuan-tuan. 1,000 dinar ni lebih kurang zaman kita ni sama dengan 1 juta lah. Mana dia nak cari ganti, mana dia nak boleh macam tu lagi tuan-tuan sekalian. Maka dia susah hati, dia pergi jumpa dengan Bishr Al-Hafi rahimahullah ta'ala. Seorang ulama yang cukup hebat. Seorang ulama yang sangat menjaga ketelitian dia, menjaga hubungan dengan Allah ni. Bishr Al-Hafi ni terlalu hebat. Maka tuan-tuan, dia pergi refer pada Bishr Al-Hafi. Dia kata, tuan, aku ni masalah aku gini. Dia cerita bagi habis. Bishr Al-Hafi, orang alim tuan-tuan, yang Allah sebut dalam Quran, orang alim ni. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Orang yang bertakwa kepada Allah ni, aku akan beri dia ilmu daripada aku, kata Allah, yang disebut ilmu ladun ni. Pergi jumpa dia, masalah boleh selesai. Dia boleh bagi selesai dengan mudah. Maka tuan-tuan, orang ni pergi jumpa Bishr Al-Hafi, dia duk cerita. Bishr Al-Hafi kata, ni cerita senang ya. Kalau kau selesa malam kan kau, bila-bila lah kau selesa, kata Bishr Al-Hafi, kau pilah ke Telaga Zamzam. Kau baca beberapa ayat daripada Quran. Dia ajarlah ayat-ayat tu kepada orang kaya ni. Bila kau habis baca ayat ni daripada Quran ni, dia kata, kau seru nama dia dalam Telaga Zamzam. Kau kena pergi tengah-tengah malam, dia kata, sewaktu sunyi. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, tengah-tengah malam tu orang kaya ni pun pilah ke Telaga Zamzam. Dia baca beberapa ayat daripada Quran, dia seru nama orang tu dalam Telaga Zamzam. Sekali seru tak menyahut. Dia baca lagi tuan-tuan kali kedua, dia seru pun tak menyahut juga. Dia baca kali ketiga, dia seru pun tak menyahut juga. Dia kata, aku salah baca, kau orang alim ni salah bori agak ni. Ya, dia duk main macam tu. Maka dia pun balik tuan. Besok dia jumpa lagi dengan Bishr Al-Hafi. Dia kata, tuan, aku buat dah apa yang kau suruh buat malam tadi, tapi tak ada hasil apa-apa. Maka kata Bishr Al-Hafi, qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka menangislah Bishr Al-Hafi tuan, keadaan tu dia menangis. Ditanya oleh orang kaya ni, tuan kenapa tuan menangis? Dia kata, aku yakin, dia kata, dengan diri dia, dengan apa yang kau cerita, kebaikan dia, kesolehan dia, itulah tompek dia. Telaga Zamzam ni di antara ruang daripada ruang-ruang jalan ke syurga. Patutnya dia menyahut ke situ. Tapi dia kata dia tak menyahut ke situ. Maknanya dia ada pada satu tompek yang tak baik. Maka kata Bishr Al-Hafi pada orang kaya ni macam ni lah. Dia kata, kau pergi ke Yaman. Dan kau cari satu telaga yang namanya Telaga Barhut. Dan bila kau jumpa Telaga Barhut ni, kau bacalah ayat-ayat ni daripada Quran. Bishr Al-Hafi duk ajar, kau serulah nama dia di dalam Telaga Barhut. Maka tuan-tuan, pada siang tu orang kaya ni pergi ke Yaman cari Telaga Barhut ni, nak tahu kat mana duduk dia. Bila tanya orang, orang pun tunjuk Telaga Barhut ni.
Yang mana Telaga Barhut ni adalah tempat untuk korban orang Yahudi. Dia sembelih lembu kambing, dia habis campak kepala kambing dalam tu. Air dia hitam, darah semua habis dia campak dalam Telaga Barhut. Bau dia busuk dan dalam keadaan kotor. Maka tuan-tuan sekalian, malam tu dia pergi ke Telaga Barhut. Dia baca beberapa ayat daripada Quran, kemudian dia seru nama orang tu, tiba-tiba orang tu menyahut. Sedangkan orang ni masih hidup dia cukup soleh. Orang ni masih hidup dia cukup baik. Orang ni masih hidup bukan dia nak dikenali, tapi orang kenal dia sebagai orang yang cukup baik. Tapi kenapa tompek dia tompek yang tak baik? Maka tuan sekalian, orang kaya ni pun cakap, dia kata, Syekh dia kata, aku panggil kau ni, cuma aku nak tahu, mana kalau tak aku punya duit. Maka kata orang ni, dia kata, duit kau ada, kau pergi di rumah aku. Kau tengok satu pokok di belakang rumah aku ni, dan kau gali di pangkal pokok tu, kau akan dapati. Macam mana kau beri ke aku dulu, hari inilah yang kau akan dapat semula. Nak cerita amanahnya dia ni tuan-tuan. Maka orang kaya ni pun tanya, kenapa kau boleh jadi macam ni? Kau berada di satu topik yang tak sepatutnya kau ada daripada apa yang kami lihat masa kau hidup dulu. Sebab kau hidup dulu okey, bagus semua. Maka dia kata, aku dua perkara yang aku buat, dia kata. Yang pertama dia kata, aku ni memutuskan silaturahim. Aku ni tak bergaul dengan orang. Aku memontingkan diri. Maka tuan-tuan sekalian, hidup ni yang paling kita nak jaga antaranya ni bersilaturahim. Doa orang kat kita mendoakan orang. Ini yang paling baik. Dan kita hidup jangan memontingkan diri. Dan yang kedua dia kata, aku buat dalam hati aku ni ada sedikit rasa bakhil daripada apa yang aku ada. Mana aku tak mementingkan dalam bab untuk nak memberi. Tak mementingkan. Memang aku mementingkan dari segi nak beramal, tapi aku tak mementingkan dalam bab untuk nak memberi. Maka layaklah tompek aku di sini. Maka tuan-tuan sekalian, nak beritahu kat kita, kesempurnaan amalan kita ni, kesempurnaan kita untuk nak beramal ni, kita jaga semua aspek. Maka terjaganya semua aspek ni mesti dengan ilmu. Tu yang saya nak cakap kat tuan-tuan dan puan-puan pagi ni. Yang boleh terpelihara diri kita ni, terjaga semua aspek ni, makna kata apa yang kita persembahkan kepada Allah cukup cantik, mesti dengan ilmu. Maka tanpa ilmu, apa yang kita buat seolah-olah sia-sia. Ini kata ulama, apa disebut oleh ulama, ilmu ni tanpa amal, dia seperti pohon tanpa buah. Dan orang yang beramal tanpa ilmu, dia ni seperti orang yang gila. Ni kata ulama. Jadi makna kata, kita ni ada ilmu beramal, tak ada ilmu, kita kena berilmu, baru beramal. Ini dia. Jadi saya rasa cukuplah takat sekalian yang boleh saya bagikan pagi ni. Mudah-mudahan ada manfaat sama-sama kita yang baik tu daripada Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sallallahu ala Muhammad sallallahu